Oh yo. Saya make kereta berharga. Ooh, wow. I finally tried Apple's Vision Pro. Wah. Kau tengok muka aku. Wah, dia dah buka dah pintu tu. Aku punya finger gesture pun tak berfungsi sekarang ni. Wah. Sekarang ni aku berada dekat sekitar KL dan juga aku tengah gunakan Apple Vision Pro. Aku nak test dalam pelbagai perkara rutin harian kita dan tengok boleh tak gunakan sambil berjalan. So aku dah senaraikan checklist yang aku nak cuba buat menggunakan Apple Vision Pro dekat sekitar kawasan KL. Kita tengok berjaya ataupun tidak dengan Apple Vision Pro ni. Sebelum tu untuk keselamatan aku ada Aidil kat sini, so dia akan bantu aku jadi bodyguard untuk hari ni saja. So anything happen kat sekeliling aku, dia akan tolong lah. And then kita pun dah test, dah training semua. So memang kita orang sangat mementingkan safety supaya video ni berjalan dengan lancar. First kali aku nak try jalan sekitar kawasan KL. Kita tengok view angle daripada Vision Pro dan juga orang luar sekeliling tengok aku macam mana. Dari segi view angle aku sebagai pengguna Vision Pro memang aku nampak sangat jelas lah. Cuma dia ada macam vignette sikit dekat sekitar kawasan mata ni. So dari segi sharpness, details tu ada. Cuma dia tak adalah macam 100% cantik sangat macam apa yang kita nampak gunakan mata sebenar kita. But still dia punya delay memang tak ada, latency pun tak ada. So every movement tu memang real time movement. Bukannya macam kalau aku bergerak ni dia lambat, tidak. So memang everything dia tak ada delay langsung. So that's why memang boleh gunakan masa tengah berjalan. Memang dah terasa berat tau dekat bahagian depan kepala aku ni. Dan menggunakan cuaca kat Malaysia ni sangat-sangat panas. So rasa berpeluh jugalah dekat muka aku sekarang. Dekat US okey sikit sebab sekarang musim sejuk kan. Tapi Malaysia ni tengah panas. So nak pakai dekat outdoor ni memang kurang sesuai sikit. So guys, ini dia Apple Vision Pro yang terbaru. Let's talk about it. Speaker bahagian kanan dan juga bahagian kiri. So dia punya size pun agak kecil juga. Dia punya feels guna Vision Pro masa tengah jalan dekat sekitar kawasan indoor ni adalah macam kau guna Google yang sebenar, yang bukannya Vision Pro, tapi kau berjalan. Dan benda tu jelas. So macam tu perumpamaan dia kalau gunakan Vision Pro sambil jalan. Sebab dia gunakan kamera tau depan ni, banyak gila sensor kamera dengan LiDAR sensor pun semua. Cuma kalau indoor macam ni dia low light, so dia ada jerking sikit lah. Kalau aku gerakkan kepala aku macam ni pusing-pusing sikit kan, dia tak nampak macam smooth sangat. So dia ada laggy sikit, very minor lah. One more thing, aku tak boleh nak screen recording tau kalau aku gunakan Vision Pro ni masa low light. So aku nak kena pastikan yang kawasan tu cahaya dia cukup, baru aku boleh record screen recording dan juga tunjukkan dekat korang semua. Sekarang ni memang aku tak boleh nak screen recording. Now kita nak try untuk beli kopi dekat 100% Arabica. Sebab rasa macam lemau sikit pagi ni, so nak bagi tenaga sikit dengan kopi. And then kita akan buat lagi banyak benda dengan Vision Pro dekat sekitar kawasan KL ni. Setakat ni beli kopi dekat sini memang berjaya. Cuma masa aku nak beli kopi tadi aku tak boleh nak screen recording sebab dia low light. So apa aku kena buat? Aku kena keluar, screen recording kat luar dan juga masuk balik dalam kedai untuk beli. Pengalaman untuk minum kopi memang tak nampak lah kalau kedudukan yang natural macam ni. Aku nak kena naikkan tinggi sikit macam ni. Aku nampak dia punya kedudukan untuk air tu, baru aku boleh minum lah. Kalau terus minum macam tu memang bersepah lah air tu kan. So dia punya view pun macam crop sikit tau. Dia tak wide macam view yang biasa kita nampak reality. So dia ada cropping sikit. So that's why aku nak kena naikkan sikit macam ni. Untuk task minum kopi ni aku boleh katakan memang berjaya. Tapi dia less practical lah. Sebab tak apa nampak sangat lubang ni untuk aku nak minum. Oh. Tak ada lah, nampak je. Akak pakai baju warna pink, betul? Purple? Betul. Walaupun orang kata slow knit band ni macam tak selesa sangat, aku rasa okey je lah.
Boleh saya pegang? Boleh. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak mata saya? Nampak. Tapi saya nampak abang. Jelas. Pakai baju hitam, pakai tag. Nampak kalau selesa bang, masih selesa je. Okey lah setakat ni. Cuma perlu sikit lah muka. Bang nak reply message semua tu senang. Boleh? Ada keyboard keluar. Tengah buat video untuk testing sekarang. Alright, thank you. Thank you bang. Alright, thank you. Okay, baik. Posting nanti bang. Tak sabar nak tengok ni dalam. Nanti tengok lah. Itu Fast Channel. Finally aku berjaya beli something dekat Nike Pavilion. Pengalaman shopping kat sini memang aku rasa best. Dan masa sama tak jelas sangat sebenarnya. Tapi boleh. Now aku nak test untuk launch pula menggunakan Vision Pro. Tengok macam mana. Kau tengok betapa struggle-nya nak pakai Vision Pro ni. Sebab bila buka pasang macam ni lah jadi dia. Tolak. Aku perasan something, dekat bahagian atas ni dia ada fan tau. So akan rasa angin keluar daripada bahagian atas ni. So macam korang nampak, belah atas ni dia ada lubang. Nampak ada 2 lubang panjang. So ini adalah bahagian dia punya fan untuk dia kurangkan kepanasan supaya tak overheat. And then basically Vision Pro ni memang gunakan chip Apple M2 yang ada pada MacBook dan diorang letakkan pada Vision Pro. Mind blown gila kan. So that's why memang Vision Pro ni capable untuk run task yang very heavy, main game, entertainment, ultimate computing machine lah. Sebab chip dia pun dah gunakan chip Apple M2. Gila babe. The main problem bila crowded macam ni, aku tak nampak orang kat sebelah aku tau. Sebab aku tak boleh nak jeling mata aku macam tu. Dia terganggu dengan vignette daripada Vision Pro punya glasses ni. So apa aku nak buat, kalau nak tahu orang sebelah tu siapa, aku nak pandang macam tu. Instead of jeling macam tu sikit, tak boleh. Hujan lagi lah, sini lah. Now kita nak try makan lunch dekat Damascus pula. Takeaway beef yang large. Satu. Dia tak ada bawang kan? Ada bawang, tak nak bawang. So I finally tried Apple's Vision Pro. And, you know, I have to say that before this, I expected that Quest would be the better value for most people since it's really good and it's like 7 times less expensive. But after using it, I don't just think that Quest is the better value. I think that Quest is the better product, period. And, you know, the different companies made different design decisions. Different strengths. But overall, Quest is better for the vast majority of things that people use. Yang sos putih tu nak extra boleh? Now, my friend Kenny is actually capturing this video on Quest's high-resolution mixed reality pass-through right now. We're just here in my living room, and you can see his browser windows and whatever else he's got running up here. So, now aku berjaya beli Damascus dekat DB ni. So far untuk experience beli dekat sekitar outdoor ni memang best gila experience dia. Sebab korang nampak memang everything clear gila. Cuma itulah cuaca kat Malaysia ni dia sedikit panas. So memang perlu muka aku sekarang ni. Dan aku rasa cushion light seal pun dah mula basah sikit. Now aku tak gunakan travel mode. So kalau aku buka any new window, kalau aku bergerak, dia akan kekal kat situ tau. Kalau aku tak bawa, tak drag dia macam ni. So kalau aku nak dia ikut aku sekali, aku kena point dekat bahagian bar bawah tu. And then pegang macam ni, aku kena berjalan. Pada aku nampak sambil aku berjalan. Kalau tidak, dia memang tinggal dekat bahagian belakang tu. Dia kekal kat sana tau. So aku still boleh tarik dia dari sini. Kita try tarik dia dari sini.
aku still boleh tarik daripada sini walaupun window kat sana. So now aku dah drag window and follow masa aku tengah jalan. Aku rasa macam terlalu besar sangat. So now aku tengah gunakan Vision Pro sambil berjalan, sambil aku hold jari aku dan aku tengok everything dekat depan mata aku. And then dia tak akan fully blurkan tau. Akan ada macam transparent sikit untuk aku still nampak orang dekat bahagian belakang window tu. So aku still nampak jugalah everything walaupun aku still hold window masa aku tengah jalan ni. Quite nice though dia punya experience. That's why aku boleh tengok video sambil aku berjalan. Itu yang best. Umpama macam kau tengok phone sambil kau berjalan, tapi this is the ultimate experience sebab kau still nampak orang, kau tak menunduk ke bawah. Kau boleh tarik ke atas macam tu. Kau nampak orang sana, tapi kau still boleh nampak video YouTube tu. Let's talk about it. Okay, let's go. So ini dia Apple Vision Pro dah pun sampai dekat channel dan thanks untuk korang semua. Sebab semalam aku dapat unit ni, actually aku beli. Harga dia pun boleh tahan juga dalam RM25,000 untuk unit aku ni. Sebab kalau korang nak beli, memang tak jual dekat Malaysia, hanya jual dekat market US saja buat masa sekarang ni. Dan kalau korang nak beli walk-in pun dekat US, korang tak payah beli macam tu saja tau. Sebab korang nak kena order. Kebanyakan physical Apple Store dekat US memang diorang tak ada stock yang ready. By far aku rasa this is the best experience ever untuk social media dan juga video, entertainment of course. Yang mana hilang? Okay. Aku tak terkejut kalau future nanti kita tak gunakan smartphone, kita just gunakan benda ni je untuk communicate, social, entertainment and everything. So now aku nak cuba main game menggunakan Apple Vision Pro. Kita tengok game apa yang ada dalam ni. Tak banyak game tapi ada. Hopefully tak hujan lebat sangat sebab sekarang ni tengah renyai. Aku nak test banyak lagi perkara actually. Hey, where are you from? Italy. Italy. We don't have. That's the way I make pictures. Soon I go Italy. You will go everywhere in Twitter. Enjoy. Okay, enjoy. Now aku nak try FaceTime dengan Aidil. Tengok nampak ke tak. Ni struggle sikit lah dia punya Optik ID. Now macam ni Aidil? Dari segi kualiti video. Kau tengok muka aku. Okey tak okey? Cuba kalau aku letak tangan aku dekat depan muka, tutup tak? Ke dia nampak tangan juga? Dia nampak tangan. Ya. Yeah. Cuba kau toleh ke tepi. Sana sekarang? Nampak telinga tak? Okey, telinga kau kait. Ya. Yeah. Kau macam lepas Thanos petik jari kan, separuh macam kau lah. Besar siut kau kat depan tu. Besar gila muka kau. Aku nampak kau punya janggut, kau punya gigi. So pengalaman dengan FaceTime memang best gila. Cuma aku tak nampak diri aku. So aku just nampak Aidil je. Beza tau dengan iPhone yang aku nampak dua-dua. Aku nampak Aidil dan aku nampak aku. So untuk Vision Pro aku just nampak orang yang aku FaceTime saja. So sekarang ni kalau aku tengok phone memang jelas tau dekat skrin ni. Kalau tengok video ke nak buat call semua dekat smartphone ni memang boleh. Tak ada masalah. Oh hujan lah. Hujan memang kena elakkan. Ini memang bahaya kalau hujan. Jom kita pergi bawah. Tak boleh. Dia tak kalah saya. So memang aku nampak sangat jelas tau apa yang ada dekat skrin iPhone aku. So tak ada masalah sambil guna Vision Pro, sambil guna smartphone. Cuma kalau aku nak unlock, aku tak boleh unlock terus macam tu tau. Sebab dia memang tak detect Face ID dia. So apa aku kena buat, aku kena gunakan Apple ID yang sama, Vision Pro dan juga iPhone. Dia akan connect dengan Optik ID dekat aku punya Vision Pro. Tapi aku guna different email sekarang ni. Dekat Vision Pro, US punya region Apple ID, but untuk iPhone memang Malaysia punya region. So that's why dia tak connected antara satu sama lain. That's why dia tak boleh nak unlock sekarang ni. So aku nak kena manually guna password.
Satu perkara aku perasan, kalau aku nak minum cup air ni, aku buat macam ni. Dia akan ada isu terkena dekat bahagian gelas depan ni tau. So kalau macam cup ni atas dia plastik, mungkin okey lah. Tapi kalau gunakan cup yang besar macam ni, atas dia surface yang keras ke apa, so mungkin akan ada risiko scratches dekat bahagian gelas depan ni. Sebab every time aku nak minum, dia akan terkena tau. Cara nak minum tu tak rasa natural lah. So dia rasa macam agak try hard sikit sebab kau nak kena kebelakangkan sikit kepala. Macam itulah cara nak minum dengan cup ni menggunakan Apple Vision Pro. Transparent babe. Now aku nak try ubah aku punya view ni kepada kawasan yang berbeza. So memang kawasan ni tak ada distraction sangat. Aku akan masuk apps dinosaur. Wah, yang ni memang lain macam sikit dinosaur ni. Hopefully aku tak menjerit lah. Wah, dia dah buka dah pintu tu. Umpama macam satu portal, kau boleh masuk ke dalam dunia yang berbeza. Wah. Hai. 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 Comel ke dinosaur ni? Hai. 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 Ha. Seriously, nampak real. Sangat-sangat real tu. Aku tak tipu. Wow, okay. Ini dinosaur apa ni? T-Rex apa ni? Oh, di depan aku. Dia keluar. Wow. Dinosaur. Dil. Nampak tak dinosaur eh? Gila weh. Wow. Ekor dia. Sekarang ni aku nak test untuk running menggunakan Apple Vision Pro dekat kawasan padang yang besar ni. So satu round lebih kurang dalam 1 ke 1.2 km. Aku akan try buat dalam 1 ke 2 round macam tu. Kita tengok sambil aku gunakan Vision Pro ni macam mana keselesaan dia, boleh jatuh tak. And aku juga sambil tengok video dekat YouTube, aku akan drag dia bawa sekali sambil aku running sambil tengok video. Tapi aku nampak lah apa kat depan mata aku ni, supaya aku tak terjatuh kat longkang ni ataupun tak terlanggar something. Okay, Amir boleh follow aku untuk lari sekali. Ya, Amir dah buat good. Now aku akan drag play video. So aku akan buat workout dekat Apple Watch Ultra ni. Okay, sekarang dia bagi alert sebab aku moving too fast. So sekarang ni dia bagi alert kat aku. So kalau aku lari, dia tak akan tunjuk tau konten. Okay, aku try hold. Okay, let's go. Oh, tak boleh sebab dia detect aku tengah shaky dekat kepala aku. So kalau aku jalan, baru dia akan okay balik. Sekejap, kena tekan tali kasut. Rasa berat babe dekat muka aku. Nampak dia punya view tu jengking tau. Umpama macam tak ada stabilize.
Sebab aku punya view ni literally memang daripada kamera sensor depan ni, bukannya transparent looks. So bila kamera dia capture every surrounding, aku just nampak apa yang di display saja. Dan memang tak jelas sangat lah, sebab ada jerking kan. Dia bagi amaran lagi, moving too fast. Aku punya finger gesture pun tak berfungsi sekarang ni. Tengok dia boleh stay tak kalau travel mode. Turn on travel mode. Alright, okay, kita try travel mode pula. Let's go. Still tak boleh juga. Weh, pening tu pakai Vision Pro kalau jogging. Seriously, pening gila. Sebab benda ni dia macam gegar-gegar dekat kita punya kepala, tak ada support atas. And then nampak tau dia punya motion dalam video tu shaky. So dengan dua benda tu membuatkan kepala aku pening. Tak boleh guna Apple Vision Pro masa lari Okay, ni masa jalan. Masa jalan dia okey. Dia stay kat situ. Nice dulu tempat ni sebab dia very open space. Aku rasa banyak benda aku nak test lagi dengan Vision Pro kat sini. Alright, let's go. Ini yang bestnya dengan Vision Pro sebab aku boleh replace dia dekat mana-mana bahagian yang aku nak. Dekat atas, langit pun boleh. Dekat depan ni, dekat bawah. Dia ada shadow tau. Ada nampak shadow dekat bahagian surface bawah tu. Even aku boleh pusing belakang video ni tau. Tapi kalau pusing belakang dia, aku tak nampak apa-apa. Aku just nampak ada transparent window je. Nice. Wah. Oh. Wow, best gila tu. Dapat skrin besar-besar macam ni. Umpama dia macam kau usung TV yang besar 120 inci ke mana-mana saja. Macam itulah perumpamaan dia kalau gunakan Vision Pro dekat kawasan outdoor untuk video ni. Macam mana anjing ni berfungsi, Wah. cara dia berjalan, Aku boleh tengok dari dekat macam ni tau. semua antaranya adalah Wah. bau ni. Dia berjalan ala-ala macam rusa sikit. Wah. Ni ikut Nice. Wah. Ini baru betul healing guys. Wow. Dekat mana-mana saja kita boleh tengok saiz TV yang besar, sharp, details, resolution dia pun tinggi, speaker dia sedap. Aku akan ubah surrounding ui, macam anjing betul kan? dekat atas mountain. Saya duduk dekat atas Cuma gunung. ada satu features yang aku tak dapat nak try. Aku tengok dalam video dia boleh buat flip Sampai tu layan Ni dia video tak kat boleh YouTube. flip. Mungkin dia orang remove ke apa, aku tak sure. Other than that, dia boleh turn around. So dia boleh berpusing lah 360. Baru healing kalau macam ni. Antara sampel yang boleh tak tunjuk kat korang apa Wah. dan juga kekurangan Kalau baring. di robot Xiaomi Cyberdock ni. Wah. Trot ni paling senang. So dia boleh pusing. Gila, best gila. Okey, korang Best gila babe. Mana Meh? Meh tu. Memandangkan aku dekat kawasan open space sekarang ni, tak ada gangguan sebarang objek ataupun orang yang ramai. So aku rasa aku nak test dia punya environment untuk korang semua dapat tengok juga experience apa yang aku nampak dekat Vision Pro ni. So ini antara dia punya environment yang kita boleh masuk. First one is the moon. Wow. Wow. Tapi aku tak ada jalan tau. Sebab kalau jalan dia akan hilang. Next aku nak try environment Joshua Tree. Nampak sangat realistik guys. Ini memang betul-betul dekat kawasan desert ni. Oh, tak nampak kaki aku. Aku memang tak nampak apa-apa. Aku just nampak apa yang ditunjuk dekat Vision Pro saja. Orang pun aku tak nampak. Cuba lalu depan aku, Dil. Sama-sama lah. Tak clear. Nampak sama-sama. Cuba lalu depan aku. Aku nampak sama-sama. Tak clear sangat. Cuba rapat sikit. Ini aku nampak clear sikit. Next aku nak try Mount Hood.
Wow. Ini baru healing guys. Wah, nampak every single details. Sekarang ni tengah hujan. Nampak air hujan tengah jatuh dekat tasik ni. And then ada mountain yang bersalji atas tu. Oh, ini baru betul healing. Tak perlu nak pergi travel jauh-jauh dekat Iceland ke dekat Switzerland, tak perlu. Just tengok kat Vision Pro je, korang rasa very real. Buka kipas kat sini ataupun buka aircon kuat-kuat, duduk dengan kursi, menikmati. Dan boleh juga tahu gunakan environment ni untuk tengok video. So memang the ultimate healing punya session lah. Aku dekat salji sekarang. Tak perlu nak pergi tempat jauh-jauh untuk rasa salji. Kat sini pun dah nampak salji dah. Tapi tak sejuk macam dekat tempat dia betul lah. Okay, next aku akan try few apps yang very realistic. Misalnya macam Insight Heart. Welcome to Insight Heart. Nice. Sekejap aku nak ubah environment dia. Kita gunakan yang Mount Hood. Yang ni best sikit. Alright. Normal heart rate. Aku nampak jantung betul weh depan ni. Wah. Beating at a level of 80 beats per minute. A Ooh. normal heart rate is defined by So inilah jantung kita heartbeats per minute in resting adults. Dia explain everything pasal jantung. Per definition, below 60. Wah. Tachycardia above 100 beats per minute. Myocardial and Oh. arterial Bagus juga tau untuk education. hypertension. In case kalau kita nak learning something pasal organ badan kita, aku rasa education dan juga untuk medical bagus benda ni. Banyak lagi akan ada aku rasa. Bukan hanya ini saja. Next kat sini ada Exploring Mars. Ni apa pula? Okay, aku nampak something kat sini. Wah. Sangat real Wah. Now aku nak try pula Space Vision. Immersive Space. Ada matahari weh sini. Depan ni ada matahari, Mercury, Venus. So, bumi dekat sini dengan bulan dia tengah berpusing. Nampak guys, cantik gila kot. Wow. Ni planet apa ni? Ni Mars. Aku boleh drag besar gila Jupiter. So memang Jupiter sebesar ni dekat dalam orbit. Saturn, Uranus. Next aku nak try a cozy Luna. Yang ni dia macam build something tau. So aku nak kena macam buat puzzle ala-ala macam Lego, but untuk objek ni. So this is the product. Okay. Aku nak kena match every objek ni dekat dalam benda yang besar ni. So aku kena ambil satu persatu. Tarik macam tu. Okay. Letak. Wow, nice. Fluid gila. Ini atas ni. Okay. Tepi. Wah. Okay, mindfulness. Yang ni pun menarik juga. Sebab dia punya grafik itu. Wah. Start. Lepas tu ambient sound dia. And dia dimkan environment untuk kita fokus. Now aku dah order Grab tapi nampaknya macam tak ada Grab di sini. And dapat coffee dekat Zeus Coffee tadi. Susah tau nak minum sebab kat atas ni asyik terkena dekat bahagian frame Vision Pro ni. Tengok contoh kalau aku minum. Susah sikit tapi boleh. So better kalau nak minum air, minum guna straw. Leganya. Aku nak try naik Grab menggunakan Apple Vision Pro. Tengok macam mana reaksi orang tu kalau aku naik Grab guna Apple Vision Pro. Hai Jana. Hai. Yes. Itulah saya tanya apa Apa? Itulah. Oh ini Oh. Apple Vision Pro. Ayo. You tahu kan? Saya tak faham. Ini you nampak apa? Saya nampak semua. You nampak semua? Tak ada delay apa. Saya ingat you main game tu. Tak ada. Yang ni saya boleh tengok video, saya boleh buka social media semua. Boleh Real time. Tapi you boleh nampak saya juga? Boleh nampak. Ayah. Saya boleh dengar, saya boleh nampak. Ayo. Semua saya boleh buat. Macam you guna sunglass biasa, tapi you ada extra features. Oh, itu sunglass boleh nampak apa lah? Ya. Oh. Dia cermin sana boleh nampak lah? Ya, betul. Oh. You pun boleh nampak saya punya mata sekarang. Ya. Wah, ini berapa wang ini? Ini dalam 25,000. Oh yo. Saya main kereta lebih harga lah. Yo.
Okey lah nak test. Ini first product Apple untuk macam VR set punya. Oh. So that's why expensive sikit lah. Dan tak dijual kat Malaysia. Ini kereta meh, kalau you main mata sini. Saya pun tak sangka saya beli ni. Oh. Saya rasa macam tak betul lah beli benda ni. Tapi sebab saya buat untuk kerja. Saya memang kaji benda-benda baru. Okey lah. So sekarang ni tengah testing, tengah kaji research lagi apa benda yang boleh buat dengan harga macam tu kan. Oh ya. Sebab smartphone pun mahal tapi macam-macam boleh buat. Ini mahal tapi tak banyak benda boleh buat. Smartphone mahal pun bukan sampai 20,000. Boleh guna. Tapi dia tracking fail. So nanti kalau dia macam berhenti sikit baru aku boleh buka control center untuk buka travel mode. Now aku tak on lagi travel mode. So bila tak on travel mode, every time aku buka dia pergi belakang. Video tu kat belakang sana sekarang. Sekarang ni aku punya window memang stay kat sini sebab aku dah buka travel mode. So memang naik Grab, nak buka Apple Vision Pro, tapi pastikan kena on travel mode lah. Umpama macam kita naik kereta, ada satu skrin yang besar gila kat depan ni. Gila. Best shoot. Tak perlu 5G ke? Tak perlu. 4G pun okey. This one orang guna untuk work purpose, education, medical, macam-macam lah. Engineering, automotive. So like orang nak design something kan, kita boleh design dengan AR, virtual, without object, the real object. Now aku dekat kawasan sekitar KLCC. Nampak belakang tu ada KLCC. Dan aku nak try makan menggunakan Apple Vision Pro sambil layan YouTube kat kanan, dan juga ada social media dekat belah kiri aku. So untuk YouTube ni aku boleh resize tau, size dia dekat mana aku nak, dan juga kebesaran dia macam mana. Aku nak letak kat depan ni boleh, dekat atas boleh, dekat bawah pun boleh. So aku akan letak dekat bahagian kanan lah. Okay, nice. Size dia memang macam ada satu TV yang sangat-sangat besar dekat belakang aku sekarang ni. Sambil kita makan Damascus, memang nampak tau everything kat depan mata aku sekarang ni. Dari segi view angle memang tak ada masalah, aku boleh nampak segalanya. Oh, best gila web. Dapat view kat LCC. Ada video yang besar kat belah kanan. Tak kisah tangan mana pun, memang kiri dan juga kanan memang boleh untuk kita nak kawal Apple Vision Pro. Nak guna serentak dua-dua pun memang boleh juga. So kalau korang kidal, tak ada masalah nak gunakan Apple Vision Pro. So kalau aku buka je satu window saja, dia lebih bright sikit tau exposure dia. Tapi kalau aku buka dalam multiple window, dia akan dimkan cahaya tu untuk kita lebih fokus dekat window yang berbeza. Nah, aku just buka YouTube je, nampak exposure dia lebih bright compare yang tadi. Wah. Ini memang tak ada bunyi sangat. Sekarang ni mungkin korang tertanyakan, boleh ke kalau aku type guna keyboard melalui Apple Vision Pro? Literally memang kita boleh type menggunakan keyboard virtual yang Vision Pro ni tunjuk depan mata. So sebagai contoh, aku akan buka aplikasi Notes kat sini. Macam korang nampak dekat depan mata aku sekarang ni dah ada virtual keyboard dan juga Notes tu sendiri. Dan keyboard ni pun aku boleh alih kedudukan dekat mana tau. So just drag macam tu guna jari aku, dan kiri kanan pun boleh juga. Ni belah kiri, yang ni belah kanan. Dan sekarang ni pun aku boleh adjust untuk ke depan sikit dan juga ke belakang sikit. So kalau dalam mood yang selesa, aku tarik rapat sikit lah. Every time aku type akan ada sound macam haptic feedback sikit, tapi dia bukannya vibration, just very simple sound je. So that's why aku tahu dekat apa yang aku type, dan dari segi dia punya detection tu memang very precise. Nak typo tu jarang, tapi kadang-kadang tu akan typo sikit lah. Tapi sekarang ni aku nak try tulis. Contohnya macam aku tulis fast channel space channel. So boleh nampak memang every words tu precisely dia akan keluar seperti mana yang aku type dan aku sentuh dekat virtual keyboard ni. Teknologi Apple ni memang mind blown gila guys. Dan mungkin ada yang tertanya juga, boleh ke kalau kita gunakan Apple Vision Pro ni kalau rabun? Yes, memang kalau korang seorang yang rabun, boleh je gunakan Apple Vision Pro, but make sure korang kena buat custom order dekat website Apple dengan pilihan prescription lah. So kalau korang beli macam tu saja dekat reseller ke apa, kalau korang seorang yang rabun memang tak boleh lah, sebab dia memang kena custom untuk orang yang rabun. Now aku nak try untuk kayuh e-bike ni dekat sekitar taman ni. Cuma nak pakai helmet memang tak boleh. Korang boleh nampak ni kat Vision Pro aku ni. So aku rasa manakan ni kawasan perumahan taman je,
So tak ada masalah untuk tak pakai helmet lah. Aku pun tak laju, just bawa slow je. So sekarang ni memang Vision Pro aku ada bagi amaran moving too fast. Content will remain hidden until you slow down. Okay. Setakat ni untuk aku punya view angle memang masih jelas pemandangan aku. Cuma nampak jerking sikit lah kalau every time langgar bonggol macam ni kan. Nampak shaky dia punya video tu. Video nampak macam distort ataupun warp sikit. So dia tak macam clean ataupun konsisten sangat kalau every movement yang laju macam ni. Aku rasa tak ada masalah untuk aku punya view angle, nampak sangat jelas. Cuma dia ada gangguan warning moving too fast. Benda ni yang mengganggu kalau aku tengah bawa basikal macam ni kan. So kalau tanya aku boleh ke tak bawa basikal dengan Vision Pro, jawapan aku memang tak boleh setakat ni. Tapi kalau Apple remove moving too fast punya warning ni, mungkin boleh. Tapi tak digalakkan sebab sangat-sangat bahaya. Kita memang nampak depan, cuma view angle kita nak tengok kiri kanan tu tak berapa jelas sangat dan struggle sikit nak kena gerakkan kepala instead of kita jeling. Sebab kalau aku kaya basikal tak pakai Vision Pro, aku just boleh jeling macam tu je tanpa aku gerakkan kepala. So kita boleh nampak kiri kanan dan juga depan. Yang ni tak. Kalau depan-depan saja, kalau tepi-tepi saja. So memang tak boleh lah. Wah. Hujan, tak boleh teruskan. Tapi rasa pening sikit lah bawa basikal sambil pakai Vision Pro. Now aku nak cuba main game PS5 menggunakan Apple Vision Pro. Sebab Vision Pro ni memang capable untuk korang main game tau. Tapi melalui PS5 konsol dekat sini. So aku kena gunakan aplikasi Remote Play. Aku nak kena link device dengan PS5 aku dan juga Vision Pro. Dan aku connect DualSense ni dengan aku punya Bluetooth dekat Vision Pro. So connection antara semua tu membolehkan untuk aku main game PS5 menggunakan Vision Pro. Now aku dah buka every window. Aku ada YouTube, ada Twitter, ada juga PS5 punya window dekat bahagian depan ni. So bila dah connect everything, aku boleh main game menggunakan DualSense. Dan just duduk je dekat kursi. Sambil aku duduk, aku ada 3 window berbeza. Dalam masa yang sama, aku juga boleh buka lagi extra window. Berapa banyak window aku nak, aku boleh buka menggunakan Vision Pro. Dalam masa yang sama, aku play video YouTube. Aku boleh main game FIFA dekat DualSense dengan PS5 dia. So, best gila kan experience menggunakan Vision Pro. Korang bayangkan korang boleh main PS5 dekat mana-mana sahaja dan juga korang boleh resize dia punya size screen tu. Umpama macam korang main game dekat screen yang sangat-sangat besar. Dan dalam masa yang sama boleh multitask dengan few apps yang berbeza. So, this is the ultimate experience dari segi gaming. Cumanya game PS5 yang aku main dekat Vision Pro ni, dia adalah based on iPad punya app. So that's why dia ada macam bar dekat bahagian atas bawah dia tu. So dia tak full screen sangat. Conclusionnya lepas aku dah test dalam pelbagai perkara hari ni, memang aku boleh katakan yang Apple Vision Pro ni capable untuk lakukan dan juga untuk gunakan dekat kawasan outdoor. Walaupun kita tengah jalan, tengah makan, and then kita juga boleh bersosial dan juga tengok video dalam masa yang sama menggunakan Apple Vision Pro. So kalau buat perkara yang berisiko macam bawa skuter, bawa basikal, bawa kereta gunakan benda ni, memang aku tak galakkan langsung lah sebab berisiko. Macam tadi pun aku test bawa basikal gunakan Vision Pro, memang susah sikit. Sebab dia punya dari segi sharpness tu memang jelas. Cuma view angle tu tak berapa nak cantik sangat sebab dari distortion sikit. And then rasa pening lah bila bawa basikal dengan Vision Pro dekat tempat selamat tadi. So untuk perkara-perkara lain memang Vision Pro ni boleh gunakan dekat outdoor. Dekat Malaysia ni tak sesuai sebab panas. So akan berpeluh dan juga cushion light seal ni akan basah lah. But kalau tempat sejuk misalnya macam dekat Europe ataupun US, tempat yang okey cuaca dia, memang boleh gunakan. Sebab view angle memang nampak jelas. Tangan kita, environment, orang buat apa pun kita nampak. So aku rasa boleh. Dan feature nanti aku rasa benda ni akan jadi something lah. Sebab aku rasa Vision Pro ni bukan hanya pasal hardware saja kita kenal Apple ni. Diorang fokus lebih kepada software, which is dia punya OS tu sendiri. That's why aku nampak yang Vision Pro ni dia tak compete on hardware sangat kalau nak bandingkan dengan VR headset yang lain. Yang kita tahu hardware sesiapa saja boleh buat dengan numbers yang besar-besar. Misalnya macam smartphone sekarang ni kan, RAM pun ada yang sampai 24GB. But dari segi software, bukannya semua orang boleh buat sebagus macam apa yang Apple buat pada diorang punya produk. Apa yang kita nampak pada MacBook, iPhone, iPad dan sebagainya, macam tu jugalah Apple implement pada Apple Vision Pro ni. So dari segi hardware wise dia memang capable untuk digunakan dalam masa 5 tahun mendatang sebab diorang gunakan chip Apple M2 guys.
chip yang sama digunakan pada MacBook Pro yang memang powerful, Apple M2. Korang imagine. So, kalau MacBook pun dah memang power untuk handle task yang very heavy, video editing, ini kan lagi Vision Pro. And then dia ada juga spatial computing dengan speaker dia, dengan teknologi hardware apa semua. So, aku nampak yang Apple memang dah nampak ke hadapan nanti apa yang akan boleh digunakan lagi dengan Vision Pro. So, dia bukan hanya entertainment, tapi boleh juga digunakan sebagai tujuan education, medical, engineering, automotive, and then gaming, social dan macam-macam lagi. So, it's not just about entertainment saja. Yes, entertainment memang kita dapat ultimate experience, but benda-benda lain tu memang kita juga akan merasa nanti. So, aku tak pelik kalau one day spatial computing macam ni akan lebih kecil size dia, akan lebih usable. Kalau berbanding dengan Vision Pro ni memang besar dan juga berat. Sekarang ni pun dah macam londe sikit walaupun aku dah ketatkan banyak kali jadi. One day mungkin size dia akan lebih kecil dan lebih boleh digunakan untuk daily usage tanpa kita gunakan smartphone. So dulu kita anggap smartphone besar tu dah okey, smartphone ada keypad tu dah best kita gunakan. Tapi bila touchscreen phone masuk dan sekarang ni pun ada folding phone yang boleh lipat apa semua, kita rasa macam dah maju sangat. Tapi in future kita tak tahu apakah lagi teknologi yang kita akan nampak dan apakah teknologi akan replace smartphone. Dan aku nampak Vision Pro ni ada potensi untuk replace smartphone yang kita gunakan sekarang ni. So, dia ada kebolehan yang smartphone ada. So, kita just tunggu lihat sama ada Vision Pro ni akan menjadi pengganti ataupun inovasi untuk smartphone yang kita gunakan sekarang ni. Sebab dia dah boleh lakukan almost everything macam apa yang smartphone buat. Misalnya macam FaceTime tadi. And then, aku rasa call mungkin soon boleh. Tapi tak boleh masuk SIM card lah. Itu saja dan aku harap korang semua dapat banyak input yang menarik pada video kali ini. Terima kasih untuk korang semua juga yang tonton video ni sampai habis. Aku appreciate sangat korang punya effort untuk tengok sebab agak panjang sikit video ni. Aku harap korang juga dapat experience macam apa yang aku dapat melalui Apple Vision Pro. So, ini adalah sejarah tau. Sebab kali pertama Apple perkenalkan spatial computing product. Sebelum ni diorang just bagi iPad baru, iPhone baru je, MacBook. Bosan kan dengan semua produk yang lebih kurang sama. Tapi spatial computing Apple Vision Pro ni beza. So that's why aku excited dan aku sanggup spend untuk test ni produk ni dan juga kongsikan dengan korang semua. So guys, itu saja tentang Apple Vision Pro dan mungkin aku akan buat banyak lagi video tentang Vision Pro ni. Korang just nantikan dalam YouTube aku, subscribe dan jangan lupa share dekat korang-korang, like and everything. Jumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Nampak tak mata aku? Apa yang nampak korang dengan mata aku sekarang? Aku kelip-kelip nampak. Sekarang aku tengah tutup mata. And imagine one day kita just gunakan Apple Vision Pro without smartphone. Macam Simpsons kan.